Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum saya mulakan, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like dan share. Komen juga video-video dalam channel ini, dan pastinya saya amat menghargai bagi anda semua yang sudah menjadi member dalam channel ini. Anwar tak pernah takut. Anwar tak takut dan Anwar ada bukti. Anwar berkata dia akan beri bukti seperti mana yang Mahathir minta. Sebab itu Anwar tak tarik balik kenyataannya. Anwar tak mohon maaf. Anwar tak buat apa-apa. Tapi kerana Dr. Mahathir minta bukti, Anwar akan berikan. Habislah Mahathir kali ini. Anwar berkata, saya tak nak gaduh. Dr. M minta bukti, saya bagi. Padan muka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dia akan memberikan bukti kepada Dr. Mahathir Mohamad berhubung dengan dakwaan bekas Perdana Menteri itu telah pun mengumpul kekayaan untuk memperkayakan dirinya ketika berkuasa atau berdepan tindakan undang-undang. Ini selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad menyampaikan surat tuntutan undang-undang tersebut kepada Anwar Ibrahim pada 27 Mac yang lalu dengan meminta Anwar untuk membuktikan dakwaannya itu. Anwar berkata, saya tak nak gaduh. Dia minta bukti, saya bagi bukti. No problem. Ini kali kita akan kenal siapa sebenarnya Mahathir yang sebenar. Kata Anwar pada majlis dialog bersama pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam pada hari ini. Dr. Mahathir merujuk kepada satu kenyataan daripada Anwar Ibrahim dalam ucapan dasar pada Kongres Nasional Khas PKR di Shah Alam pada 18 Mac yang lalu. Bagaimanapun, Anwar tidak menyebut nama Mahathir, tetapi merujuk tempo pemerintahannya berkata, ada orang sekarang setelah 22 tahun campur 22 bulan jadi berkuasa sekarang mengeluh. Melayu hilang segala-galanya, hilang harta, hilang saham. Bagaimana saja hilang kalau kamu bolot untuk keluarga dan anak-anak kamu, kata Anwar Ibrahim. Tambahnya lagi, sekarang bila hilang kuasa, bicara soal rakyat. Jangan perbodohkan rakyat. Rakyat harus bangkit mempertahankan hak mereka. Tambah Anwar Ibrahim lagi, kumpulkan, tonton Tan Sri tauke-tauke besar. Berapa kerap orang sekarang berencana untuk menggugat dan menggunakan sentimen kaum, mengajak orang-orang Melayu membenci kepada kaum-kaum lain dan menyatakan kuasa hilang. Dakwa Anwar pada 18 Mac yang lalu. Anwar juga ketika berucap pada masa itu juga mendakwa orang berkenaan tidak membayar cukai dan memindahkan kekayaannya ke luar negara. Mahathir mendakwa ini rujukan yang jelas terhadap dirinya kerana laporan media mengenai ucapan itu menyebut namanya. Anwar mempunyai masa sehingga 17 April untuk menjawab surat undang-undang Mahathir selepas peguamnya meminta lanjutan. Tarikh akhir yang ditetapkan sebelum ini pada 3 April. Mahathir yang akan mencecah usia 98 tahun pada tahun ini terus mengkritik Anwar dan turut mendakwa Perdana Menteri berada di belakang pembatalan Perhimpunan Hak Melayu. Pada pilihan raya umum November lalu, Mahathir kalah teruk di kerusi Parlimen Langkawi dan hilang wang pertaruhan di bekas kubu kuatnya di Kedah. Sementara itu, dalam perkembangan yang berkaitan, Anwar pada hari ini turut membidas Mahathir dengan menyatakan bahawa walaupun takbir urus Mahathir mempunyai kekuatannya, namun terdapat juga kelemahannya. Dia tidak memperincikan kelemahan itu, tetapi merujuk komen Mahathir pada 2018 yang melabel orang Melayu malas. Anwar menyoal bagaimana orang Melayu satu bangsa yang boleh bersikap malas, sedangkan dari segi sejarah mereka lah yang menjadikan Melaka sebagai negeri kosmopolitan dan hub perdagangan yang terkenal.
Kita nantikan apa bukti yang akan diberikan oleh Anwar Ibrahim. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Kes Najib Razak masih lagi on. Kes Nazlan masih lagi on. Tak akan mudah selesai. Sehinggalah Najib sama ada dia habis penjara ataupun tiba-tiba ada prosedur baru kah, dan peminat-peminat penyokong-penyokong Najib puas hati. Terbaru ini Menteri Undang-Undang Azalina Osman sekali lagi mengumumkan satu perkara yang amat penting dan perlu diketahui seluruh rakyat Malaysia. Menteri Undang-Undang itu iaitu Azalina Osman berkata kes Nazlan di bawah bidang kuasa kehakiman. Sebab ada sekarang pusing yang kata SPRM melangkaui bidang kuasanya dengan membuat membuat siasatan kepada Nazlan, dan selepas itu barulah keluar kenyataan daripada Menteri Undang-Undang ini iaitu Azalina yang berkata kes Nazlan di bawah bidang kuasa kehakiman. Walaupun siasatan SPRM terhadap Hakim Muhammad Nazlan Ghazali, Menteri Jabatan Perdana Menteri, iaitu untuk Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi, iaitu Azalina Osman Said beliau menegaskan semula bahawa pendirian kerajaan, bahawa perkara itu adalah di bawah kuasa badan kehakiman. Katanya seperti mana yang saya tegaskan sebelum ini di Dewan Rakyat. Apa-apa perkara yang berkaitan ini adalah di bawah bidang kuasa badan kehakiman. Tambahnya, kerajaan sentiasa menghormati dan terus berpegang kepada prinsip doktrin pengasingan kuasa. Katanya dalam satu kenyataan pada malam tadi. Tambahnya lagi, ia selaras dengan pasal-pasal 3 dan 3A di bawah perkara 125 Perlembagaan Persekutuan. Dalam surat yang bertarikh 20 Mac, Azalina memberitahu Peguam Najib Razak iaitu Muhammad Syafiee Abdullah bahawa jawapan kepada soalannya berhubung siasatan SPRM ke atas Nazlan adalah afirmatif. Nazlan adalah Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 2020 yang telah pun mensabitkan kesalahan Najib dan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan 210 juta ringgit Malaysia denda kerana rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram yang berhubung dengan kes SRC International. Keputusan itu telah dikekalkan di bawah Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Menurut sumber yang mengetahui perkara itu, Syafiee telah pun menulis surat kepada Azalina memintanya untuk mengesahkan sama ada SPRM mendapati Nazlan mempunyai konflik kepentingan ketika beliau mempengerusikan kes SRC International. Dia juga ingin tahu sama ada SPRM mendapati Nazlan telah melanggar kod etika hakim. Mengulas mengenai suratnya kepada Syafiee, Azalina berkata dia hanya menjalankan tugas berdasarkan maklumat yang ada padanya. Tambahnya, jawapan balas saya kepada surat Tuan Syafiee & Co adalah selaras dengan jawapan saya di Dewan Rakyat serta fakta yang saya sedia maklum berkenaan perkara ini dan melaksanakan tanggungjawab saya selaku anggota pentadbiran kepada Parlimen, tambahnya. Ditambah lagi, saya juga telah meminta supaya Tuan Syafiee & Co untuk mengemukakan permohonan secara rasmi terus kepada pihak SPRM sekiranya berhasrat untuk mendapatkan hasil siasatan pihak SPRM berkenaan perkara ini, katanya. Azalina merujuk kepada jawapan Parlimennya pada 23 Februari yang lalu di mana dia memberitahu Parlimen bahawa SPRM telah pun menyerahkan penemuannya 2 hari lebih awal kepada Ketua Hakim Negara
Tengku Maimun Tuan Mat. Pada masa itu bagaimanapun dia berkata, dia hanya dimaklumkan bahawa laporan itu telah dikemukakan tanpa maklumat lain mengenai siasatan. Menurut surat yang kepada Syafiee, dia hanya menerima laporan SPRM pada 7 Mac. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.